peguam negara kita memang bagus, kan? Segala apa yang sampai kat Jabatan Peguam Negara, dia akan teliti, ya? Dia ambil tindakan, dia lakukan pendakwaan. Ada pernah dia tak dakwa? Tak pernah, bro, kan? Mana pernah dia tak dakwa? Semua kerja bagus, arahan semua buat kerja dengan baik. Alhamdulillah. Yang penting UMNO. Kalau misalnya kes-kes melibatkan geng-geng Pakatan Harapan, bekas timbalan Presiden PKR, dan terang-terang ada video, ada pendakwaan. Kes melibatkan Xavier Jayakumar, terang-terang dia punya proksi ditangkap, duit berjuta di tangan, berjuta di bank, banyak aktiviti haram. Selamat, tak ada masalah. Nasib baiklah ada seorang di AP jatuh hukuman bersalah. Itu pun nanti bila AP tak tahulah lepas tak lepas. Bila isu-isu ketidakadilan, penyalahgunaan kuasa yang melibatkan bar kaunser, yang melibatkan zaman Pakatan Harapan, kita tengok bar kaunser semua membisu. Betul-betul dia macam dia pula dalam bar, behind the bars. Itulah dia kaunser yang dia bagi. Bila time orang UMNO laju je, dia kata kita kena pertahankan institusi kehakiman daripada nama mereka dicemari. Hakim korup kau pertahankan, tak apalah, tak kisahlah kuasa di tangan kamu, buatlah apa yang perlu kamu buat. Tapi kena ingat satu saja, dunia ni bagaikan roda. Hari ni orang lain berada di atas, kami berada di bawah. Walaupun kononnya kerajaan tu kerajaan yang dipimpin oleh UMNO, tetapi besok lusa, kalau bila pemimpin UMNO berada di atas, jangan mimpi salah guna kuasa ni akan berterusan lagi. Bila salah guna kuasa ni tidak berterusan lagi, tidak ada orang yang akan melindungi AG, tidak ada orang akan melindungi Chief Justice, tidak ada orang akan melindungi pihak-pihak yang menyalahgunakan kuasa, kan? Jadi kemungkinan besar keadilan itu akhirnya akan terserlah. Justice will prevail, the truth will prevail also. Just a matter of time. Adakah Datuk Seri Najib ni seorang tahanan politik tu atau macam mana? Dia macam ini, okey. Kalau kita lihat pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib, memang ialah pendakwaan yang bermotifkan politik. Jadi terpulang kepada interpretasi masing-masing. Kalau kau tanya dengan aku, sudah pastilah aku boleh menilai. Kes Datuk Seri Najib ini, kes SRC contohnya, punca masalah ni datang daripada siapa? Punca masalah ni datangnya daripada seorang yang bernama Nick Faisal. Dia ialah CEO kepada SRC International. Apa kesalahan yang dia buat yang menyebabkan Datuk Seri Najib hari ini dipenjarakan? Kesalahan yang dia buat ialah dia telah memasukkan 42 juta ringgit ke dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, ini apa yang pihak SPRM zaman Latifah Koya cakap. Dia kata Nick Faisal memasukkan 42 juta ringgit ke dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak, akaun M-Bank. Hanya kemudian baru kita tahu rupanya bukan Nick Faisal masukkan duit dalam akaun M-Bank Datuk Seri Najib. Sebaliknya, duit yang Putra Perdana Development pinjam daripada Maybank 140 juta, duit ini yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan daripada akaun Datuk Seri Najib ini, daripada 42 juta itu, 32 juta telah dipindahkan melalui dua transaksi, 27 juta dengan 5 juta ke dalam akaun SRC International. Okey. Jadi jelas membuktikan bahawa sehingga hari ini Nick Faisal ini tidak didakwa. Dia yang melakukan kesalahan ini.
Tak didakwa. Dan yang keduanya, pertuduhan pun dah berubah. Pertuduhan kata duit SRC yang dipinjam daripada Kuok. Datuk Seri Najib dirasuah 40 juta. Pertama sekali Kuok bagi pinjam 4 bilion. 4 bilion. Kalau 42 juta ni nilai dia 0.001%. Lembu mana yang nak ambil rasuah 0.001% dan hanya terima duit tu 3-4 tahun selepas tu? Betul. Ingat Datuk Seri Najib ni cikai bangsat sangat ke? Kan? Itu pertama. Yang kedua, sebelum ni tidak ada bukti yang menunjukkan Hakim Nazlan terlibat. Sekarang dah ada bukti. Bukti ni pula tak nak diterima oleh mahkamah. Bukti baru ni tak nak diterima. Sedangkan apa salahnya, dengar je lah. Kalau kau dah ada keputusan nak jatuhkan ke atas Datuk Seri Najib, at least you must show that it's not only justice being served, but justice is being seen as being served. Mesti ada dilaksanakan dan dilihat dilaksanakan. Tapi nak buat macam mana? Tak pandai wayang. Wayanglah sikit. Bagi peluang. Kau dah ada keputusan, bagi je peluang. Berapa lama sangat pun boleh apa ni tangguh. Bagi peluang. Tapi tak diberikan peluang. Ketiganya, orang yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk menyediakan cabinet paper, Nur Muhammad Yaakob, dia pun dapat 85 juta. Macam mana? Dia pun dapat 85 juta. Macam mana cabinet paper dia tu nak berikan satu cadangan yang adil dan saksama? Sudah pastilah dia akan bayar sebab dia dah dapat duit daripada Jolo 85 juta. Itu yang kabinet meluluskan pinjaman kepada Kuok. Sepatutnya dia pun didakwa. Tak didakwa. Kenapa dia tak didakwa? Kenapa Zeti, suami dia dan anak dia menerima 715 juta? Dia yang memberikan kelulusan untuk duit daripada Saudi Arabia, Kementerian Kewangan dan juga Putera Saud. Dibawa masuk ke Malaysia. Dia pun dapat 715 juta. Dia pun tak didakwa. Jadi macam mana nak kata Datuk Seri Najib bukan political prisoner? Datuk Seri Najib adalah political prisoner. Bagi saya, orang lain mungkin berpandangan lain. Orang lain yang nak tengok Datuk Seri Najib terpenjara supaya parti dia ada peluang untuk menang pilihan raya tanpa gangguan kempen daripada Datuk Seri Najib. Contohnya DAP dah pasti nak tengok Datuk Seri Najib duduk penjara kerana peluang untuk mereka memerintah balik ada. Contohnya orang macam Bersatu. Kalau misalnya Datuk Seri Najib berada di luar, dia bantu kempen Barisan Nasional, silap-silap dia pula yang akan pergi ke penjara. Orang macam siapa lagi? Mahathir lagilah takut. Kalaupun dia selamat daripada sebarang hukuman mahkamah, anak-anak dia belum tentu selamat. Anak-anak dia masih sihat, boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Mungkin kita tak sampai hati nak penjarakan orang tua ni, betul tak? Tapi dia tahu dia ada immunity. Dia ada kekebalan, lebih kebal daripada raja. Tapi anak dia tak kebal. Orang-orang macam ni, macam Lim Guo Eng, sudah pastilah nak tengok Datuk Seri Najib ke penjara supaya parti dia ada peluang untuk menang. Tapi yang sedih, orang kita pun nak Datuk Seri Najib masuk penjara. Itu sebab kita kena faham dalam UMNO hari ni, dalam Barisan Nasional ada dua. Satu BNC, bukan BN Communication, jangan silap. Satu BNC, satu BNT. Dalam BN ni ada dua, BN tulen dengan BN curang. Ni kena jelas. Satu BN curang, satu BN tulen. Bos korang tu BN curang lah tu. Dia orang tak tahu siapa kan, tak faham. Tok, jadi Tok,
Apa beza dia tu? Tahanan politik dengan biasa ni, ada special ke macam mana tu? Dia macam ni lah. Kalau pendakwaan itu ialah pendakwaan politik, kita boleh anggaplah Dato' Sri Najib itu sebagai political prisoner. Kalau contohnya dulu aku kena ISA, dan aku ni kira political prisoner. Sebab Mahkamah Persekutuan sendiri mengatakan bahawa penahanan kami berniat jahat. Itu Mahkamah Persekutuan sendiri mengatakan pendakwaan ke atas kami, penahanan kami adalah berniat jahat, mala fide. So kita boleh announce diri kita sebagai political prisoner. Tapi Dato' Sri Najib dia ditangkap dalam kes yang melibatkan salah guna kuasa dalam kes SRC International. Okey? Pecah mana? Datuk Seri Azalina semalam dia letak jawatan lah. So, jadi Pejabat Perdana Menteri pun menerima lah. Bukan kita dah beritahu lama kan? Yalah, tapi kejadian berlaku semalam. Kejadian tu dia macam ni disahkan lah. Sebab ada surat daripada Pejabat Perdana Menteri ni disahkan. Jadi tu dia biasanya macam tu lah. Kita dah cakap lama baru terjadi. Dia tak jawatan lah sebagai penasihat undang-undang PM tu. So adakah sebenarnya Datuk Seri Azalina tak jawatan ataupun dipaksa suruh tak jawatan tu? Itu kena tanya dengan Datuk Seri Azalina lah. Dia lebih tahu. Kita pun dah cakap kalau Dr. Najmil yang membuat desakan, itu samalah macam Perdana Menteri yang buat desakan. Betul tak? Tapi Azalina boleh mengesahkan sama ada dia terima SMS ke tidak daripada Perdana Menteri.